Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Hari ini hari Khamis 26 Ramadan. 26 Ramadan berada pada beberapa hari yang tinggal untuk kita mengakhiri Ramadan Al-Mubarak. Bukan kita mengakhiri sebenarnya, untuk Ramadan pergi meninggalkan kita. Kita duduk sini lah, lagu-lagu mana pun kita lagu itulah. Tapi Ramadan dia datang dan dia pergi. Maka beruntunglah mereka yang mengambil kesempatan dengan kedatangan Ramadan, dan rugilah orang yang membiarkan Ramadan itu berlalu tanpa memberikan kebaikan kepada dia. Alhamdulillah, sepanjang Ramadan ini kita dah baca banyak surah-surah pendek. Mudah-mudahan memberi makna yang besar kepada kehidupan kita. Dan hari ini mungkin hari yang terakhirlah untuk kelas Ramadan ni, sebab esok ada program lain. Jadi kita akan usahakan untuk habiskan sebanyak yang kita mampu. Rasa tak mampu pun ada 10 surah lagi. Biasa kita 3 surah sehari tu kan. Jadi tengok ada rezeki, insya-Allah kita sambung lepas raya nanti ke, untuk meneruskan siri tadabbur dan santapan rohani kita ni, insya-Allah. Jadi hari ini kita akan baca dari surah Al-Fil. Surah Al-Fil iaitulah surah tentang gajah, pada surah yang ke-105 dalam juzuk yang ke-30, muka surat 601. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم نجعل له عينين؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الذين هم وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita memanfaatkan masa kita waktu ni lah dengan bacaan Al-Quran dan tadabbur maknanya. Mudah-mudahan waktu kita bukanlah sia-sia dan kita tidak termasuk dari kalangan mereka yang rugi pada waktunya, sebagaimana yang kita bahaskan pada hari semalam. Kata Al-Imam Syafi'i berkaitan dengan surah Al-Asr, berkaitan masa, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah lawasi'athum." Manusia ni kalau dia tadabbur surah Al-Asr, nescaya sudah cukup luas ilmu mereka. Maknanya meliputi semua perkara dalam kehidupan ialah berkaitan dengan masa. Jadi mudah-mudahan masa yang kita ada kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, surah Al-Fil. Al-Fil ni surah tentang gajah. Surah gajah. Dan surah ni semua kita tahu cerita dia tentang satu peristiwa yang sangat besar berlaku pada zaman ataupun pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masyhur disebut lahir tahun gajah. Gajah tu cerita apa? Kerana pada tahun tersebut berlakunya peristiwa serangan tentera bergajah. Serangan tentera bergajah dari Yaman, di mana Abrahah ni dia datang daripada Yaman untuk menyerang kota Mekah kerana cemburu dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah.
Dia tengok ramai orang di Mekah, padahal tak ada apa pun dekat Mekah. Nak banding dekat Yaman, lagilah indah di Yaman. Kalau kita lah ni dari sudut geografi pun kita tahu, Yaman dengan Saudi ni sangat jauh beza dia. Saudi ni padang pasir, kita pergi Mekah Madinah tu padang pasir je. Kalau pergi Yaman ni dia dekat sikit dengan Khatulistiwa ni. Dia ada pokok, dia ada macam-macam lah. Walaupun banyak juga padang pasir, tapi dari sudut cuacanya lebih di Yaman banding di Mekah dan juga Madinah. Jadi mereka pun hairan, macam mana orang pergi ke Mekah lebih ramai daripada pergi tempat dia. Dia buat satu tempat binaan tempat dia supaya orang datang juga tempat dia seperti mana orang datang ke Mekah. Tapi qadar Allah, reka cerita tak ada orang pergi tempat dia. Tidak ada orang pergi tempat dia, dan dia pun nak marah. Dan adalah berlaku peristiwa sahabat pergi sana untuk mengotorkan dia, nak merosakkan tempat dia tu. Dia pun nak marah, lalu dia pun nak serang kota Mekah. Waktu nak serang kota Mekah ni, dia datang dengan tentera bergajah. Tu tubik cerita tentera bergajah tu. Bila nak serang kota Mekah, datang dengan tentera bergajah, ramai tentera dia. Sampailah di satu tempat, kawasan kita lah ni dia panggil Wadi Muhassir. Wadi Muhassir ni dekat dia, tempat dia berhenti ni lepas pada Arafah, sebelum daripada Muzdalifah. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, satu tempat tu kalau kita lalu jalan kaki akan lalu satu tempat dia panggil Wadi Al-Muhassir. Wadi Muhassir ni waktu Nabi buat haji, Nabi akan sallallahu alaihi wasallam, Nabi lari jalan cepat. Nabi berjalan cepat situ. Kerana di situ adalah tempatnya tentera Abrahah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila sampai di situ, tentera dia memang tak boleh pergi dah. Gajah dia pun tak bergerak dah. Dia paksa pun gajah dia tak nak pergi. Dia pusing, gajah dia patah balik, gajah dia nak mari, nak berjalan pula. Dia nak pergi serang Kaabah, gajah berhenti pula. Akhir sekali dia berkampung situ. Dan di situlah tempatnya dia bawa habis harta-harta orang Mekah ada tu, dia rampas. Dan di situlah juga datangnya Abdul Muttalib. Datangnya Abdul Muttalib nak minta balik harta yang dirampas. Kemudian Abrahah, ketua dia ni, kata kepada Abdul Muttalib, dia kata falamma ra'ahu Abrahah ajjalahu. Dia tengok Abrahah datang, Abdul Muttalib datang, dia pun tahan orang dia, jangan buat apa-apa, kita tunggu dulu, jangan serang lagi kota Mekah. Wa kana Abdul Muttalib rajulan jasiman husnul manzar. Abu Talib ni tubuh dia besar dan juga wajah dia cantik. Tegak tubuh dia, wajah dia cantik. Jadi bila Abrahah tengok orang yang tubuh tegak, wajah cantik, dia tahu orang ni orang yang seorang yang dihormati di kalangan penduduk Mekah. Jadi dia pun turun daripada tempat dia dan dia pergi jumpa dengan Abdul Muttalib, tanya Abdul Muttalib nak apa. Abdul Muttalib kata, aku nak mari nak minta benda kambing-kambing, unta, hang kena rampas ni. Jawab dia Abrahah, laqad kuntu a'jabtani hina ra'aituka. Thumma qad zahadta fika hina kallamtani. Atukallimuni fi 200 ba'irin asabtuha lak wa tatruku baitan fi dinika wa dini huwa dinuka wa dinu abaik. Qad ji'tu li hadmihi la tukallimni fihi. Kata di Abrahah, aku ni waktu aku tengok kamu tadi, aku rasa kagum. Waktu aku bercakap dengan kamu, aku usaha untuk merendahkan diri. Bukan zahad tu, aku berhati-hati bila aku cakap dengan kamu. Tiba-tiba kamu datang cakap tentang 200 ekor unta yang aku rampas, dan kamu tak cakap apa-apa pun tentang
rumah ataupun baitillah, masjid yang menjadi tempat agama kamu dan agama nenek moyang kamu. Kata dia Abrah, aku heran. Jawab dia Abdul Muttalib, aku ni tuan penjaga unta. Adapun rumah tu, dia merujuk kepada Kaabah lah. Adapun rumah tu ada tuan lain yang menjaga dia. Dia maksud apa? Kalau itu rumah Allah, Allah lah yang akan jaga dia. Dan sememangnya qala ma kana liyamtani'a minni qala anta wa dhak. Kata Abrahah, Tuhan pun tak boleh nak larang aku. Jawab dia Abdul Muttalib, aku suruh kamu dengan dia. Itu urusan kamu dengan dia. Jadi akhir sekali dia ambil unta, dia pergi. Abdul Muttalib ni apa agama dia? Abdul Muttalib ni apa agama dia? Agama Abdul Muttalib ialah agama yang sama dengan Abu Talib. Malah Abu Talib, pak saudara yang Nabi sedih akan kematian dia, tidak beriman dengan Nabi SAW kerana Abu Talib meninggal atas agamanya Abdul Muttalib. Kan? Jadi apa agamanya Abdul Muttalib? Agamanya Abdul Muttalib menyembah berhala. Habis itu dia serah kepada Tuhan penjaga. Kita kena faham akidah penyembah berhala masa tu. Dia bukan tidak beriman kepada Allah. Maknanya dia bukan tak kenal Allah. Dia kenal. Dia bukan tak tahu Kaabah tu rumah Allah. Dia tahu. Tapi dia menjadikan patung-patung berhala sebagai perantara antara dia dengan Allah. Inilah yang disebut sebagai musyrikin, orang yang melakukan kesyirikan. Syirik-syirik ni berkongsi. Kalau kafir menentang, dia beriman kepada Allah. Dia tahu Kaabah tu ada tuan dia, dan dia tahu tuan Kaabah tu Allah. Habis tu masalah dia apa? Masalah dia ialah dia menjadikan patung-patung berhala sebagai perantara. Siapa yang mula-mula ajar benda ni? Mula-mula ajar benda ni seorang lelaki dari kalangan Quraisy yang nama dia Amru bin Luhai Al-Khuzai. Amru bin Luhai Al-Khuzai ni orang yang soleh, orang yang rajin buat ibadat dari kalangan penduduk Mekah. Satu hari dia pergi berdagang ke Syam. Dia berdagang di mana? Di Syam. Sampai di Syam, dia tengok orang sembah patung di Syam. Dan dia pula rasa di Mekah, dia tak rasa feel yang sama bila menghadap patung. Kerana bagi dia Mekah ni, Kaabah ni bangunan petak 4 segi, tak sama dengan patung yang ada rupa paras. Akhir sekali dia pun ambil patung tu buat balik ke Mekah. Cuma dia tidak sembah patung secara direct, dia letak patung antara dia dengan Kaabah. Jadi keliling Kaabah tu lama kelamaan penuh dengan patung berhala. Mereka tetap menghadap kepada Kaabah, tetapi patung berhala ada depan dia. Faham tak? Ibadat dia macam mana? Masih lagi ada haji. Orang jahiliyah ada haji? Ada haji. Masih lagi ada tawaf. Masih lagi ada wukuf. Kalau kita mengaji sejarah haji, orang zaman jahiliyah ada buat haji. Cuma haji yang sudah dimodifikasi. Sebab itulah bahayanya benda-benda macam ni, dia modify agama. Bila modify agama, habis tidak lagi seperti agama yang asal
yang diajar oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadilah mereka itu orang yang duduk di Mekah menjaga Kaabah, tapi dalam masa yang sama mensyirikkan Allah. Walaupun Abrahah tak kenal, tapi Allah tetap jaga rumah dia. Dalam masa yang sama Allah juga menguji penduduk Mekah, di mana mereka pada ketika itu sudah menyembah patung berhala. Apa yang berlaku? Satu fitnah untuk mereka, satu ujian untuk mereka. Setelah daripada Abdul Muttalib pergi, Abrahah pun nak serang. Lalu Allah Ta'ala kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu telah bertindak kepada pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia, yakni Allah, telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Allah gagalkan perancangan mereka. Macam mana? Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan Allah mengutuskan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ababil ni, ababil, nama bukan nama burung. Tayran ababil. Tayran ababil ni bukan nama burung ababil, tapi sifat kepada burung tersebut. Apa dia sifat dia? Ababil lah. Ababil ni berbondong-bondong, yakni burung yang banyak. Datang burung tu memenuhi langit, berpuak-puak kalau kita panggil. Burung yang banyak. Ababil tu maksudnya ramai. Burung yang al-jama'at, wala tatakallamul arab biwahidah. Dan al-jama' berkumpulan ababil tu. Tarmihim bihijaratin min sijil. Dan yang melempari mereka dengan batu daripada tanah liat yang dibakar. Tanah liat yang dibakar. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dan kemudian jadilah mereka itu hancur berkecai seperti daun-daun yang dimakan ulat. Lagu mana Allah bawa batu-batu yang kecil tu di paruh atau di kaki burung-burung, tapi tidak kosok burung. Tapi bila batu tu jatuh, kena tentera bergajah, mereka jadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Yang ni kena tu habis, berlubang-lubang habis, seperti daun yang dimakan ulat. Dahsyat tak? Dahsyat. Inilah hukuman yang Allah bagi kepada orang yang nak merosakkan rumah dia, masjid dia. Itulah Kaabah. Okey. Setelah itu apa yang berlaku? Selamatlah orang Quraisy. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu kepada orang Quraisy, setelah selamat tu apa yang kamu kena buat? Datanglah surah Quraisy. Surah ni ada kesinambungan. Setelah Allah selamatkan mereka daripada tentera bergajah, apa benda yang Quraisy kena buat? Kata Allah Subhanahu wa taala, li'ilafi Quraisy, kerana kebiasaan orang Quraisy, ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, kebiasaan mereka bermusafir, menjalankan perniagaan pada musim dingin dan musim panas. Musim dingin pergi ke
Yaman. Musim panas pergi ke Syam. Dalam nota kaki tu berdagang ke negeri Syam pada musim panas dan ke negeri Yaman pada musim sejuk. Sebab Syam ni negeri 4 musim kan. Di Syam ni ada salji, jadi waktu musim sejuk tak boleh nak pergi. Musim panas je boleh pergi ke Syam. Bila musim sejuk, berdagang di Yaman. Sebab Yaman tak ada salji, boleh berniaga situ. Akhir sekali mereka ada kebiasaan, dalam setahun musim panas naik ke Syam, kemudian musim sejuk turun berdagang pula ke Yaman. Jadi nikmat Allah kepada mereka ni banyak. Apa dia? Satu, nikmat perniagaan, kekayaan. Dua, nikmat diselamatkan daripada serangan Abrahah tadi. Kemudian ada satu lagi yang akan kita sebut di hujung. Allah Ta'ala kata, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah kamu menyembah pemilik rumah ini, Kaabah. Jadi orang Quraisy tadi dia selamat sebab apa? Sebab ada Kaabah. Siapa yang selamatkan mereka? Kan Abdul Muttalib kata dah, aku ni jaga unta je. Adapun Kaabah ada tuan yang menjaga dia. Jadi Allah kata, sembahlah tuan kepada Kaabah tu, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar, wa amanahum min khauf, dan menenteramkan mereka dari ketakutan. Jadi waktu Abraham hari takut ke tak takut? Takut. Waktu Abraham hari rampas dah harta mereka, rampas. Tapi apa yang berlaku? Allah Ta'ala selamatkan mereka dari kelaparan. Allah bagi kepada mereka kembali makanan. Allah selamatkan mereka dari ketakutan, lalu dihancurkan tentera Abrahah. Siapa yang selamatkan mereka? Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, sembahlah Allah yang telah memberi kamu makanan dari kelapa dan menyelamatkan kamu daripada ketakutan. Tapi apa yang berlaku? Orang Quraisy kembali menyembah patung berhala. Malah nikmat ni bukan sekadar pada waktu tu. Kalau kita baca sirah setelah daripada berlakunya peristiwa tentera Abrahah, kedudukan Quraisy menjadi tinggi di kalangan seluruh orang Arab. Dan tak ada orang yang berani berlawan dan berperang dengan Quraisy kalau saja-saja nak pergi perang. Jadi dia sangat dihormati kerana seolah nampak ini adalah satu kaum yang dilindungi oleh Tuhan pencipta. Pasal apa? Abraham lagi serang pun bawa mari hancur lebur dia orang. Bayangkan kemuliaan Quraisy setelah berlakunya peristiwa tentera bergajah. Sampai-sampai mereka berdagang pergi ke Syam, kemudian berdagang balik ke Yaman, tak ada orang yang ganggu mereka. Karena Allah Ta'ala kata ni, wa amanahum min khauf, Allah bagi keamanan mereka dari ketakutan. Ada orang berani. Pasal apa? Nak kacau macam mana? Tengok Abrahah nak pergi serang Mekah, hancur lebur jadi. Jadi Quraisy pun rasa dia betul. Dia rasa dia benar. Dia rasa dialah orang yang paling selamat. Tiba-tiba dalam keadaan mereka rasa mereka lah betul. Ini ujian. Kadang-kadang dalam bahasa belajaran akidah dia panggil apa? Istidraj. Tuan tahu istidraj? Orang yang sesat tapi diberi nikmat. Quraisy pada masa itu dia sembah berhala, tapi dia diselamatkan oleh Allah daripada tentera Abrahah.
Yang mana sebenarnya Allah bukan nak selamatkan Quraisy juga, Allah nak selamatkan rumah dia. Tapi Quraisy setelah mendapat nikmat tersebut, dia rasa dialah yang betul. Bayangkan, tiba-tiba setelah daripada berlaku semua peristiwa ni, mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada mereka, tinggalkanlah Tuhan-Tuhan kamu selain Allah, kita sembahlah Tuhan yang satu. Tidak pening dia orang tu. Selama ni dia dianggap dia ni hebat, dia betul. Apa yang dia buat di depan Kaabah tu dia direstui oleh Tuhan. Sebab kalau tidak, takkanlah dia boleh selamat daripada tentera Abrah. Kita panggil apa ni? Istidraj. Ujian yang besar. Pak Abdul Muttalib, kita kata agama dia apa tadi? Agama sembah berhala. Macam mana anak cucu dia seperti Abu Lahab, kawan-kawan dia, ataupun orang-orang bangsawan Mekah, Abu Jahal, macam mana demon ni boleh ikut sangat? Sebab memang dia seorang watak yang dihormati dan dia fikir dia betul. Abdul Muttalib ni bukan tu je peristiwa yang pertama yang dia ni jadi hebat. Sebelum tu Abdul Muttalib adalah orang yang mana jumpa balik Telaga Zamzam. Telaga Zamzam ni mula-mula first digali, Jibril alaihissalam cocok dengan sayap dia dekat kaki Nabi Ismail di tempat mata air Zamzam yang ada sekarang ni. Keluarlah air macut. Itu Zamzam tutup jadilah takungan air. Lepas tu datang duk Mekah satu kabilah nama dia Jurhum, kabilah Jurhum. Kabilah Jurhum pun duduk di situ. Nabi Ismail pun berkahwinlah dengan orang Jurhum. Setelah beberapa ketika berlaku perang, akhirnya Jurhum ni nak keluar daripada Mekah. Dia kambus Telaga Zamzam. Akhir sekali dia keluar daripada Mekah, tinggallah Telaga Zamzam tu tidak diingat orang, tak tahu bila. Bukan sekejap tau, lama. Berpuluh, beratus tahun ke, wallahu ta'ala alam. Sehingga sampai orang tak tahu dah di mana tepatnya Telaga Zamzam. Siapa yang jumpa Telaga Zamzam lepas tu? Abdul Muttalib. Kalau bahasa kita tu wali besar Abdul Muttalib. Dia jumpa Telaga Zamzam, dia pergi ngadak Abrahah, dengan bahasa dia juga jaga Kaabah. Allah lindungi Kaabah dengan burung ababil. Mau orang tak kata, takkanlah Abdul Muttalib tak betul. Nampak tak? Takkanlah Abdul Muttalib ni Tuhan nak marah kepada dia. Takkanlah Abdul Muttalib buat salah. Dia jumpa Zamzam, dialah yang selamatkan Kaabah daripada ni Abrahah, dan pada waktu dia ni tentera Abrahah dihancurkan oleh Allah. Tapi agama dia sembah berhala. Sebab tu kita tuan-tuan yang dirahmati Allah, menentukan kebenaran jangan dilihat pada sosok tubuh individu. Jangan sebab dia ada benda-benda pelik kita pun kata dia betul. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kata, kalau aku tengok orang jalan atas air ataupun orang terbang di udara, aku tak akan kata dia betul sehinggalah aku bandingkan apa yang dia buat dengan panduan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pasal apa? Kebenaran adalah apa yang Allah wahyukan. Kalau nak kira kehebatan, Abdul Muttalib adalah orang yang betul. Sebab dia jumpa Telaga Zamzam, dialah menghadap Abrahah, dan Abrahah hancur pada waktu dia menjadi ketua orang Mekah. Tapi itu tidak membenarkan apa yang dia buat dari sudut penyembahan berhala. Kita pun sedih juga.
Tapi nak buat macam mana? Qaddarallah, itulah yang takdir berlaku. Kerana apa? Kerana mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Amru bin Luhai Al-Khuzai itu betul. Sebaliknya Allah kata apa? Allah Ta'ala kata, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Tuhan kepada Kaabah. Jangan sembah patung berhala. Yang selamatkan kamu daripada Abraha, siapa dia? Allah, bukan patung berhala. Yang mengeluarkan mata air daripada telaga Zamzam, siapa dia? Allah, bukan patung berhala. Allah Ta'ala kata apa? "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Tuhan kepada Kaabah ini. Dan itulah tugas yang paling utama pun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena banyak hati-hati. Sebab kadang-kadang ada seorang sahabat saya dalam siri, orang panggil berinteraksi dengan jin. Kan tahu interaksi dengan jin Dia kata, saya kalau tengok orang pergi bomo, bahasa bomo lah kita kan, bahasa bomo. Kalau saya tengok orang bomo, tiba-tiba orang hak rakit tu, orang panggil menggelupur. Saya tak heran sikit pun orang tu menggelupur, dia kata. Malah saya bertambah bimbang dengan orang yang merawat tu. Kenapa? Dia kata, sebab saya bimbang dia kena tipu kepada jin. Macam mana? Ayat Quran ni kata, dia katalah, seorang ustaz ni kata, tak ada sejarah kita dengar waktu Nabi baca ayat Quran jin menggelupur. Malah yang ada dalam Quran, jin pergi dengar. Ada satu surah dalam Quran nama dia surah jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepada aku, annahu istama'a nafarun minal jin, ada satu kumpulan jin datang mendengar Quran. Jin mari dengar. Faqalu, jin tu berkata apa? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Jin kata, kami dengar satu bacaan yang sangat-sangat mengagumkan. Jin mari dengar. Okey, jin dia mari dengar Quran. Tak gelupur. Habis tu yang menggelupur tu, dia kata sama ada dua. Pertama, jin tu dia nak tipu orang yang dia baca tu. Lalu orang tu baca, dia kata, sudah, dia pun mari rasa, aku betul dah ni, aku ni hebat ni. Pasal apa? Pasal bomo-bomo jadi. Bila dia rasa, dia yang memberikan kesembuhan, dia yang boleh menyelamatkan, dia yang di saat itu dia rasa kagum dengan diri dia sendiri, hilanglah pergantungan dia dengan Allah. Satu, ditipu siapa? Ditipu perawat tu sendiri. Yang kedua, dia tipu orang lain yang ada keliling perawat. Mungkin orang yang baca tu sebenarnya ada setengah tutup bomo, tapi semayang tak cukup pun 5 waktu, tak jaga pun semayang. Ada setengah baca Quran pun salah. Baca Quran pun salah, tapi jin gelepar. Kita pun kata, hebatnya dia tu. Padahal dia tu dari sudut ilmu tak layak untuk diambil ilmu daripada dia. Akhir sekali apa? Jadilah orang keliling ni mengikut kesesatan dia. Dan kita tak nafi ada peruqyah yang baca Quran dia betul dan sebagainya, dan boleh sembuh tanpa jin tu gelupur pun boleh sembuh. Nak sebut apa?
Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i, kalau mu tengok ada satu kehebatan pada orang, jangan cepat kita percaya dia ni betul sehingga kita bandingkan dia dengan apa yang Allah sebut dalam Quran, apa yang Nabi sebut dalam hadis, supaya kita tidak tertipu. Inilah yang berlaku kepada orang Quraisy. Mereka menganggap Abdul Muttalib tu berada di atas kebenaran kerana kehebatan dia. Sehingga Abu Jahal waktu Nabi ni bagi tahu kepada pakcik dia Abu Talib, berimanlah kepada Allah pakcik, berimanlah kepada Allah pakcik, aku akan berhujah di hadapan Allah dengan apa yang kamu sebut ni. Nabi nya kata begitu dekat Abu Talib. Datang Abu Jahal, dia kata sepatah, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Talib, takkan mu nak tinggal agamanya Abdul Muttalib? Kena buah tu sepatah, kena buah tu sepatah ya. Abu Jahal kata, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Hei Abu Talib, kamu nak tinggal agamanya Abdul Muttalib? Siapa Abdul Muttalib ni? Moyang kita yang telah jumpa Zamzam, moyang kita yang menghadap Abraha, moyang kita yang dulu Allah selamatkan Mekah waktu dia pegang dulu. Mu nak tinggal agama Abdul Muttalib? Akhir sekali Abu Talib kata, aku berada di atas agamanya Abdul Muttalib, dan dia mati dalam kesyirikan. Ini fitnah bahaya. Jadi Allah Ta'ala pesan, falyabudu rabb hadzal bait. Jangan tengok kepada apa yang berlaku kepada Kaabah, kepada Abdul Muttalib, tapi tengok siapa sebenarnya yang menyelamatkan Kaabah dan siapa yang memberi kemudahan kepada orang Quraisy. Sembahlah yang satu tu. Dan semua mereka bila ditanya, kenapa kamu sembah patung berhala? Jawab mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dalam surah Az-Zumar Allah Ta'ala kata, orang-orang musyrikin ni bila ditanya tentang sembahan berhala, mereka akan kata, kami bukan sembah pun patung tu, cuma dia adalah perantara antara kami dengan Allah. Dan Allah pula tidak berhajat kepada perantara. Siapa yang lantik sebagai perantara tu? Allah ke? Bukan. Allah tak suruh pun ambil perantara. Dia yang diletak bagi Allah tu perantara. Allah suruh macam mana? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah. Ada tak Allah suruh ambil perantara? Tak ada. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, katakanlah aku ni dekat. Ujibu da'watad da'i, aku juga memperkenankan permohonan orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia berdoa. Dalam surah Fatihah Allah Ta'ala kata apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebutlah wahai hamba, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Maknanya Allah tidak berhajat kepada perantara. Jadi yang lantik perantara ni siapa ni? Orang-orang jahil tentang Allah. Dia inilah yang merosakkan dalam gambaran yang indah. Apa gambaran dia? Kami bukan sembah berhala. Berhala ni sebenarnya perantara antara kita dengan Allah. Patutnya pergi buat tukar-tukar pula tu. Ada 360 berhala di keliling Kaabah tu. Setiap hari berhala yang berbeza. Tuhan lain, Tuhan lain, Tuhan lain, Tuhan lain, Tuhan.
Jadi berhala dia tu jadi Tuhan sehari dalam setahun. Hak lain orang lain pula jadi. Jadi benda ni syirik kepada Allah. Allah Ta'ala tak bagi. Ni sebaliknya sembahlah Tuhan kepada Kaabah tersebut. Jadi kita ni sebab tu surah-surah pendek ni muslimin dan muslimat dia banyak menekankan tentang keimanan. Kalau kita perhati daripada kita baca awal dulu Al-A'la sampai sekarang ni cerita tentang Allah, cerita tentang kiamat, cerita tentang Rasul, cerita tentang takdir, cerita tentang kitab, cerita tentang rukun-rukun iman tu. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Alkitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada apa lagi kita tersebut, qada dan qadar, beriman kepada mana lagi kita sebut, tak ingat 6. Allah, malaikat, Rasul, kitab, kiamat, qada dan qadar. Maknanya semua dasar-dasar keimanan tu disebut dalam surah-surah pendek ni. Pasal apa? Nak suruh mantapnya akidah ni. Nak suruh mantapnya akidah. Sebab tu kalau orang jawab, kita bukan sembah Kaabah. Hari ni pun kita bukan sembah Kaabah, tapi kita sembah Tuhan kepada Kaabah. Ada orang pergi Mekah hari ni, kalau kita tengok orang pergi Mekah, dia punya sapu dia dekat Kaabah tu, ambil kopiah, ambil berapa, begini. Kita kata, kita bukan sembah Kaabah. Kita sembah Tuhan kepada Kaabah, Allah. Dan kerana tu kalau kita naik kapal terbang, kita semayang, kita tak miringkan tubuh kita nak suruh sudut tu betul kena Kaabah. Tak ada. Tak suruh kata naik kapal terbang. Tahu tuan-tuan lah ni semayang dekat Menara Safwah Tepi tu ada Menara Safwah. Ada surau dalam tu. Ada surau. Surau tu kalau kita menghadap, orang panggil apa? Vertikal kali macam ni. Kalau kita menghadap garis lurus ni, dia tak kena pun Kaabah tu, dia naik lalu je atas Kaabah. Tapi tak apalah, sebab kita bukan sebuah Kaabah, kita menghadap arah Kaabah. Yang suruh kita menghadap arah Kaabah tu siapa? Allah. Jadi kita sembah Allah, cuma Allah menyatukan hati umat Islam untuk menghadap satu arah tuju sahaja. Adapun Kaabah, dia bukan Tuhan. Dia hanya Baitillah, satu rumah yang Allah pilih sebagai rumah dia. Sampai akhir zaman nanti Kaabah tu akan hancur. Tapi yang kekal Tuhan pencipta sekalian alam. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Sebab kesyirikan ni dia dua dalam hati manusia tu, dia punya borderline sangat-sangat halus. Tanpa sedar. Kita tahu orang tak beriman kepada Allah seperti orang Buddha, orang Hindu yang memang pada asal dia tak beriman kepada Tuhan pun. Yang ni kita panggil orang kafir, orang tak percaya ke Tuhan tu. Tapi ada satu lagi hak kita sebut tadi, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya kepada Allah. Dalam masa dia percaya kepada Allah, dia mengambil sembahan-sembahan lain untuk dijadikan sekutu bagi Allah. Yang ni nama dia syirik. Yang ni nama dia syirik. Sebab tu tak heran orang yang semaya mengucap boleh terlibat dengan kesyirikan. Sebab syirik-syirik ni tidak menafikan Allah sebagai Tuhan. Cuma masalah dia ialah dia menjadikan bagi Allah Tuhan-Tuhan yang sekutu bagi Allah. Jadi orang yang semayang, baca Quran, mengucap, keluar daripada masjid, tiba-tiba dia pergi minta dengan jin. Dia menurun ke, dia buat apa panggil? Dia minta dengan jin lah. Buat ritual-ritual. Dia minta kepada selain Allah. Maka dia boleh jatuh hukum syirik. Walaupun dia semayang, walaupun dia mengucap. Ini bahaya. Sebab tu kita kena hati-hati.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita dan akidah kita dan tidak terjebak dengan perkara-perkara yang merosakkan akidah kita. Dan paling bimbang, tuan-tuan, paling bimbang dia adalah modus operandi syaitan yang berubah. Rasanya pada surah 2 ni pasal besar isu dia. Modus operandi syaitan yang berubah. Apa dia modus operandi syaitan? Dulu berhala-berhala ni asal daripada mana? Dulu berhala-berhala ni asal daripada mana? Tuan-tuan bacalah sejarah mana pun, berhala ni sebenarnya adalah watak manusia. Ni watak manusia yang baik. Kemudian setelah manusia yang baik ni mati, orang buat patung sebagai kenang-kenangan dia, dan orang anggap patung yang sebagai kenang-kenangan ni sama seperti tuan dia yang masih hidup. Lalu mereka mohon pertolongan kepada patung dengan anggapan tuan asal, watak yang asal tu masih hidup dan boleh membantu dia. Faham tak tuan-tuan? Tuan tengok patung Buddha. Dia ada, kita belajar sejarah, ada Siddhartha Gautama, nama-nama orang, dewa-dewa dia kembali kepada watak-watak yang asalnya ada. Dan kalau kita baca dalam tafsir, asal-asal penyembahan berhala ni dia pergi kepada orang-orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh. Tuan-tuan baca surah Nuh, ada sebut nama Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa wa Nasra. Surah Nuh. Waddan wala Suwa'an wala Yaghutha wa Ya'uqa wala Ya'uqa wa Nasra. Disebut dalam tafsir ni adalah nama-nama orang soleh dalam kaum Nabi Nuh. Setelah mereka wafat, mereka mati, orang soleh ni dibuat patung sebagai kenang-kenangan mereka. Lama kelamaan patung-patung ni dihormati dan dipuja. Lama kelamaan patung ni disembah sebagai diiktikadkan boleh memberikan manfaat atau mudarat. Maknanya apa? Asal usul dia adalah orang soleh. Nampak? Tapi modus operandi syaitan berubah. Sebab dia tahu kalau zaman lah ni orang buat patung, orang akan kata berhala. Lalu dia buat dalam bentuk apa? Gambar. Tak ada dah patung, gambar. Gambar mozitong tu. Orang pun pakat letak bunga tepi gambar, orang pun sembah. Gambar. Ada juga dalam bentuk tugu. Tak nampak patung berhala, tapi dia bentuk tugu. Tapi orang pergi duduk puja, orang duduk sembah orang. Dalam bentuk monumen. Ada bentuk monumen, tugu ataupun monumen. Tak nampak dah rupa tu, mungkin gambar petak, mungkin sekeping. Dan ada juga dia tak buat patung pun, dia tak buat gambar, dia direct pergi ke kubur. Tak ada patung, cuma dihiaskan kubur tu, buat binaan, dihiaskan. Siapa-siapa bersujud dekat kubur tu minta dengan Tuhan. Ni modus operandi yang berubah, tapi maksud daripada semua ni ialah memalingkan manusia daripada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena hati-hati. Allah pesan, "Falyabudu rabb hadzal bait." Sembahlah Tuhan kepada Kaabah, iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena berlepas diri daripada sembahan selain daripada Allah. Inilah yang akan kita baca dalam surah Al-Kafirun nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti tadabbur kita sekat tu untuk hari inilah.
Dan untuk Ramadan, hari ni adalah hari terakhir kelas kita, insya-Allah. Hari Isnin nanti dah tak ada lah. Tak ada lah. Tu pun tak tahu, ada orang kata raya hari Isnin, ada orang kata raya hari Selasa, tak tahu. Jadi memang tak ada kelas lah. Hari Isnin nanti tak ada kelas. Besok pun tak ada kelas sebab esok ada program di masjid ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita selama kita mentadabbur Al-Quran sepanjang subuh Ramadan. Dan Allah memberikan kebaikan kepada semua yang hadir dan semua yang terlibat, seluruh AJK masjid, para imam, pengurusi dan seluruh saf kepimpinan masjid yang telah memberikan ruang waktu kepada saya untuk baca siri tadabbur Ramadan pada tahun ini di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita sambung lagi bacaan tadabbur kita ni, kerana nikmat berdamping dengan Al-Quran itu adalah sangat besar. Saya dah sebut semalam, Quran ni atau 2 hari lepas, Quran ni macam orang panggil biji-biji highway yang ada di tengah line. Bila kita lari je daripada line, dia akan bagi signal kat kita. Bagi apa panggil? Kita pun hilang mengatuk. Bila pijak batu-batu tu, kita pun bumping sikit, duduk. Kita pun tersedar. Jadi Quran ni sebenarnya adalah satu peringatan kepada kita agar kita jangan terpesong daripada landasan yang sebenar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yang kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada rezeki kita sambung dan Ramadan masih berbaki. Hari ini 26 Ramadan, malam ni adalah malam 27 Ramadan. Malam ni juga adalah malam Jumaat. Walaupun ada orang kata baru ni 23 hari bulan hari tu Ustaz, Lailatul Qadar. Mari pula kata Ustaz, saya rasa 25 hari tu Lailatul Qadar. Kita kata walaupun rasa 25 ke 23 ke, kalau boleh jangan tinggal hari-hari yang ganjil daripada 10 akhir ni, kerana boleh jadi hak kita nampak sebagai ganjil, malam yang kemudian lebih ganjil daripada tu. Dan kerana pada malam ni, malam 27 Ramadan juga adalah malam Jumaat. Jadi berkumpulnya kelebihan 10 akhir Ramadan, berkumpulnya kelebihan malam yang diharapkan Lailatul Qadar, dan juga malam Jumaat. Jadi kita sangat-sangat harap agar malam ni mudah-mudahan Allah merezekikan kita ketaatan untuk beribadah. Dan Ramadan akan melabuhkan tirainya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk kita bertemu sekali lagi dengan Ramadan, ataupun untuk kita bertemu kembali dengan Ramadan buat kali atau tahun-tahun yang berikutnya, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tammim taqasirana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, qiyam kami, rukuk kami, sujud kami, tunduknya kami kepadamu ya Allah. Terimalah semua amalan-amalan kami, dan cukupkanlah kekurangan yang ada pada amal ibadat kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Kurniakanlah kepada kami amal-amal yang salih sepanjang adanya Lailatul Qadar.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.